Oke. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hazrul Helmi daripada kumpulan 8, iaitu saya akan membentangkan tentang pengenalan sejarah peradaban Jepun sebelum zaman penjajahan, iaitu pada era Meiji abad 19. Jepun mengalami zaman modernisasi dan juga perubahan dari segi sistem politik dan juga sosial. Selain itu, mereka juga mengamalkan sistem feudal, dan dari segi pendidikan dan undang-undang pula mereka menambah peningkatan dari segi itu. Dan juga pada zaman itu juga mereka mengamalkan konsep Bushido, yaitu untuk para samurai, yaitu kod etika samurai lah. Dan mereka juga dihormati oleh semua golongan yang berada di Jepun. Dan seterusnya tentang sejarah penjajahan Jepun di Tanah Melayu dan juga di Malaysia secara amnya. Pada tahun 1941, 8 Desember, mereka menjajah di Tanah Melayu melalui negeri Kelantan, yaitu di Kota Baru. Dan penjajahan itu berakhir pada Ogos 1945. Dan wujudnya gerakan daripada komunis dan juga anti Jepun Melayu. Pengaruh budaya Jepun yang boleh diambil dalam Malaysia ialah pengaruh budaya kerja Jepun dalam organisasi Malaysia. Yang pertama ialah budaya kerja keras dalam bekerja. Ciri yang ini disebabkan oleh di Jepun, budaya ini seperti yang kita ketahui, pulang kerja cepat merupakan sesuatu yang agak memalukan bagi orang Jepun. Bagi mereka, pulang kerja cepat menandakan sifat pemalas seseorang jika melakukan sesuatu kerja. Ini boleh dijadi contoh kepada negara kita yang boleh diterapkan dalam budaya kerja untuk kita. Yang kedua ialah sifat pemalu. Mempunyai sifat pemalu, sifat ini ialah sifat budaya turun-menurun bagi orang Jepun. Orang Jepun malu jika membuat sesuatu kerja tetapi tidak mencapai kualiti yang diinginkan. Mereka juga akan bercakap dengan perasaan malu. Dan yang ketiga ialah mengambil pendapat semua untuk membuat keputusan. Budaya ini telah lama diterapkan di dalam negara kita sejak penjajahan Jepun. Ini boleh ditunjukkan ketika membuat sesuatu keputusan. Sebuah organisasi di negara kita melakukan pengundian atau kata sepakat untuk membuat keputusan. Yang keempat ialah kerjasama dalam kumpulan. Di negara kita juga kerjasama dalam kumpulan adalah satu budaya yang formal, yang sudah lama juga diterapkan, kerana budaya ini untuk mengelakkan individualism. Pekerja akan diberikan projek dan mereka diminta untuk menyiapkan secara berkumpulan. Oleh itu, dalam proses kerjasama ini, sikap hormat menghormati adalah penting antara orang muda dengan orang lebih tua, anak-anak terhadap ibu bapa, serta pekerja dan pekerja atasan. Oke, selain daripada isi itu, sedikit tambahan dasar pandang ke timur. Oke, dasar pandang ke timur merupakan dasar ekonomi yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Ketika itu Dr. Mahathir baru menjadi Perdana Menteri Malaysia 1981. Nah, dasar pandang ke timur bermaksud pihak kerajaan Malaysia dan swasta menjadikan negara Jepun sebagai contoh etika bekerja. Dasar ini mengubah corak budaya organisasi di Malaysia, antaranya perubahan struktur, perubahan sikap,
latihan dan kursus. Perubahan struktur merangkumi ialah kad prakam waktu kerja Panskat yang ada pada masa kini, penggunaan tanda nama, penubuhan pasukan meningkatkan mutu kerja QCC, konsep pejabat terbuka, perubahan sikap, perkhidmatan cemerlang, konsep bersih, cekap dan amanah, kepimpinan melalui teladan. Dan latihan dan kursus ini latihan yang disediakan oleh sesebuah organisasi untuk para pekerja mereka. Contohnya latihan perindustrian dan teknikal, program pengajian akademik, program pengajian teknikal, program kemajuan eksekutif, hubungan di antara institusi, skim latihan pembangunan keusahawanan. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu berlaku selama 3 tahun, tahun 1942 hingga tahun 1945. Tempoh 3 tahun penjajahan Jepun telah memberikan banyak pengalaman dan pengajaran kepada warga Tanah Melayu, pemimpin dan parti-parti kepimpinan, bagi membaiki strategi dan mengasah kemahiran politik masing-masing dari zaman penjajahan sehingga sekarang. Orang Jepun datang ke Tanah Melayu dengan moto Asia for Asians, yang mengatakan bahawa Asia adalah untuk orang Asia dan bahawa kita semua harus bersatu untuk menentang kuasa British. Dalam keputusan untuk membantu diri sendiri, warga Tanah Melayu mempercayai tentera Jepun dan bekerjasama dengan mereka untuk menamatkan penjajahan British di Tanah Melayu. Pendudukan Jepun telah membantu dalam pembentukan sistem politik Malaysia pada masa kini. Pendudukan Jepun semasa Perang Dunia II menanamkan perasaan anti-kolonial di kalangan rakyat Melayu, menawarkan kalangan Melayu. Pembebasan ini menimbulkan rasa nasionalisme dan aspirasi kemerdekaan di kalangan penduduk Malaysia. Perbezaan antara penduduk Jepun dan kolonialisme British mendorong keinginan untuk pemerintahan diri sendiri dan kedaulatan. Perasaan ini kemudian akan menjejaskan laluan landscape politik Malaysia, membentuk perjuangan untuk kemerdekaan dan struktur pentadbiran pasca kolonial serta menyumbang kepada munculnya identiti kebangsaan yang berbeza yang berakar dalam perlawanan terhadap penindasan kolonial. Semasa pendudukan Jepun, Parti Komunis Malaysia (PKM) membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA) untuk menentang pasukan Jepun. MPAJA memainkan peranan penting dalam menentang pasukan tentera Jepun, kemudian mengambil bahagian dalam perjuangan anti-kolonial melawan pemerintahan British. Pengalaman dan taktik MPAJA mempengaruhi pergerakan selepas kemerdekaan dan perjuangan bersenjata di Malaysia. Semasa pendudukan Jepun di Malaya, Dewan Tempatan ditubuhkan dan memberikan beberapa autonomi dalam pengurusan kawasan. Eksperimen dengan desentralisasi ini memberi kesan kepada perbincangan selepas kemerdekaan mengenai desentralisasi di Malaysia. Pengalaman ini telah menunjukkan kewujudan dan manfaat yang berpotensi daripada menyerahkan kuasa kepada pihak berkuasa tempatan. Struktur pentadbiran dan modal pengurusan ini telah mengalami evolusi ke politika Malaysia yang kita mengalami sekarang. Pendudukan Jepun memperkenalkan dasar ekonomi yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber-sumber Malaysia untuk usaha perang Jepun. Semasa pendudukan Jepun di Malaya, dasar ekonomi diberi keutamaan kepada pengeluaran sumber dan kerja paksa untuk menyokong usaha perang Jepun. Eksploitasi ini meninggalkan kesan yang kekal pada Malaysia selepas kemerdekaan, membentuk pembangunan ekonomi, pengurusan sumber,
hak-hak pekerja. Pengalaman itu membawa kepada keperluan penggunaan sumber yang berkelanjutan, amalan buruh yang adil dan kepelbagaian ekonomi. Selepas kemerdekaan, Malaysia menghadapi cabaran dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan juga isu-isu hak buruh untuk memastikan pembangunan yang adil dan mengurangkan warisan eksploitasi yang diwarisi daripada pendudukan Jepun. Faktor-faktor ini telah membawa kepada pembentukan politik negara hari ini. Terima kasih. Hai, untuk intipati seterusnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan Jepun yang membawa pengaruh ataupun perubahan kepada pelajaran di Malaysia. Ini, poin yang pertama adalah penekanan tentang pada kecekapan teknologi. Ini kerana Jepun yang telah mempunyai kemajuan teknologi yang tinggi. Kesan ini menyebabkan peningkatan kepada teknologi di Malaysia dan program-program pembangunan kemahiran dan akademik di Malaysia. Penekanan kepada disiplin. Pendidikan Jepun telah menerapkan disiplin di dalam persekolahan mereka sendiri, menyebabkan peningkatan dan pendidikan moral. Ini menyebabkan Malaysia juga memandang tinggi terhadap pendidikan di Jepun dan mengambilnya sebagai salah satu iktibar. Seterusnya adalah sistem sekolah menengah atas. Jepun sistem pendidikan sekolah menengah atas yang terkenal, menyebabkan Malaysia juga mengambil contoh daripada struktur ini, meningkatkan sistem pendidikan menengahnya. Pendekatan ke atas pembelajaran aktif. Jepun cenderung menggunakan pembelajaran aktif dan pemusatan pelajar. Ini menyebabkan perubahan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di Malaysia dengan lebih banyak penekanan pada penyertaan dan pelajaran pengalaman praktikum. Kerjasama dalam pendidikan antarabangsa. Kerjasama dalam pendidikan antara Malaysia dan Jepun juga menjadi lebih kerap. Ini kerana program pertukaran pelajar, pengetua dan guru mungkin diperluaskan untuk membolehkan pertukaran idea dan pengalaman antara kedua-dua negara. Peningkatan prestasi akademik. Pendidikan Jepun seringkali memberi tumpuan kepada pencapaian akademik yang tinggi. Malaysia mungkin mengambil contoh dalam bidang ini dengan meningkatkan standard pencapaian akademik pelajar dan penekanan pada kecemerlangan. Dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur pendidikan. Jepun mengutamakan pembangunan infrastruktur pendidikan yang moden dan fashion dan efisien. Malaysia mungkin menerapkan beberapa prinsip ini dalam pembangunan dan penyelenggaraan di sekolah-sekolah. Seterusnya kita masuk kepada pengaruh penjajahan Jepun yang telah membawa kepada teknologi baru dan proses industri yang telah membantu kepada kemajuan ekonomi di Malaysia. Yang pertama ialah melalui industri infrastruktur dan juga pengangkutan. Pengaruh Jepun telah membantu dalam pembangunan jalan raya dan juga rel kereta api yang telah memudahkan pergerakan barang dan juga manusia di seluruh negeri pada ketika itu. Seterusnya ialah melalui industri pertanian. Pengaruh Jepun telah memperkenalkan penggunaan fertilizer dan juga pengairan yang lebih efisien untuk membantu penduduk untuk melakukan aktiviti pertanian mereka dengan lebih mudah. Selain itu, Jepun juga telah memperkenalkan penggunaan mesin-mesin yang berteknologi tinggi untuk memudahkan dan mempercepatkan proses pertanian mereka. Seterusnya ialah industri perkapalan. Penjajahan Jepun telah meningkatkan industri perkapalan di Malaysia. Hal ini disebabkan mereka telah membangunkan pelabuhan-pelabuhan yang moden dan juga memperkenalkan teknologi pembuatan kapal yang lebih canggih. Akhir sekali ialah industri tekstil. Jepun telah memperkenalkan teknologi tekstil yang lebih moden dan juga efisien. Mereka telah mendirikan pabrik-pabrik tekstil yang menggunakan mesin tenunan dan penculupan yang lebih maju. Isi seterusnya adalah pengaruh Jepun dalam integrasi bahasa dan juga budaya di negara kita. Dari segi bahasa, dapat dilihat Jepun merupakan negara eka bahasa, yaitu negara yang menuturkan satu jenis bahasa, yaitu bahasa Jepun. Sejak zaman penjajahan lagi, tentera Jepun telah memaksa rakyat tempatan di tanah Melayu untuk berbahasa Jepun, sehingga kan mereka menutup
Sekolah-sekolah yang didirikan ketika zaman British untuk memperkenalkan budaya dan juga bahasa mereka kepada rakyat tempatan. Cara ini telah memaksa rakyat untuk berasimilasi dengan bahasa serta budaya mereka. Namun pada zaman kini, pengaruh Jepun masih dapat dilihat Malaysia dalam aspek bahasa dan juga budaya. Penggunaan istilah Jepun telah menjadi bukti kewujudan kuasa tersebut. Antara istilah-istilahnya yaitu karaoke, manga, anime, origami, bonsai, dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Istilah-istilah ini digunakan pakai untuk mempelajari serta mendalami budaya dan rutinitas mereka. Menjadikan bahasa Jepun juga sebagai bahasa tambahan atau elektif di sekolah maupun di universiti telah meningkatkan lagi kesan daripada pengaruh itu. Inisiatif ini menjadikan masyarakat mendapat kemahiran untuk berkomunikasi dengan pelancong serta penduduk Jepun ketika melawat di negara mereka. Dari segi budaya, integrasi budaya merupakan perkara yang paling ketara dapat dilihat dalam pengaruh Jepun terhadap negara kita. Antara contohnya yaitu pada zaman penjajahan dahulu, semangat Bushido yaitu jalan para pahlawan merupakan ideologi yang dipegang sebagai etika kehidupan tentara Jepun pada masa dahulu yang merencat aktiviti kehidupan masyarakat tanah Melayu. Pada zaman kini, budaya Jepun terus memberi kesan terhadap aktiviti masyarakat Malaysia. Antara contohnya yaitu manga, komik Jepun, serta animasi Jepun. Manga dan anime merupakan bentuk hiburan khas dari Jepun yang menjadi medium penting dalam pertukaran budaya Jepun dan negara-negara lain. Manga dan anime mendapat tempat di kalangan peminatnya tidak hanya di Malaysia namun di negara-negara lain. Hasil daripada ini muncul acara kostum anime ataupun cosplay yang menjadi acara wajib bagi peminat anime. Hal ini secara langsung dapat memupuk nilai kebersamaan dalam setiap masyarakat di Malaysia. Contoh yang kedua adalah perayaan Bon Odori. Bon Odori merupakan perayaan yang disambut oleh rakyat Jepun untuk menyambut kedatangan roh nenek moyang mereka. Namun di Malaysia perayaan ini mula disambut secara kecil-kecilan oleh ekspatriat Jepun pada 1977 dan kini perayaan ini merupakan acara tahunan yang wajib di negara kita. Tujuannya ialah untuk meraihkan pertukaran budaya Jepun dengan negara kita serta mengeratkan lagi hubungan diplomatik antara dua negara. Sambutan Bon Odori di Malaysia dan di Jepun tidaklah sama, yang mana di negara kita telah menapis beberapa acara keagamaan yang bercanggah dengan ajaran di Malaysia. Namun perayaan ini tetap tidak menghalang pertukaran budaya itu berlaku. Sebagai rumusan untuk isi ini, Jepun sedikit sebanyak telah mempengaruhi integrasi budaya mereka terhadap negara kita. Hal ini mendapatkan impak positif sebagai pertukaran budaya mereka dengan negara kita. Selain mengukuhkan lagi hubungan diplomatik dengan lebih erat. Poin yang seterusnya yaitu pengaruh dari seni bela diri Jepun yaitu karate dan judo. Dan pembangunan modal insan dan juga kesihatan dan disiplin telah diaplikasikan dalam masyarakat Malaysia secara umumnya, dan peningkatan fizikal dan mental para atlet juga diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Selain itu, nilai-nilai menghormati, kesabaran dan juga berdisiplin di antara para atlet dan juga masyarakat digunakan. Dan seterusnya yaitu hubungan dua negara antara Malaysia dan juga Jepun terjalin. Seterusnya saya akan membentangkan poin yang terakhir, yaitu pengaruh peradaban Jepun menyebabkan berlakunya prejudis di antara kaum Melayu dan kaum Cina. Pemerintahan Jepun pada masa dahulu telah memberikan impak negatif terhadap hubungan kaum di tanah Melayu, terutama kaum Melayu dan kaum Cina. Terdapat dua usaha yang dilakukan oleh pihak Jepun untuk mendapatkan sokongan daripada kaum Melayu. Yang pertama ialah polisi beragama yang lebih longgar, yang mana mereka melakukan ini supaya mendapat kepercayaan daripada kaum Melayu. Selain itu, mereka juga mengambil orang Melayu berkhidmat dalam pasukan polis dan tentara. Anggapan ini dikuatkan lagi dengan tindakan pihak Jepun
yang telah melakukan pembunuhan dan penindasan ke atas kaum Cina. Sebaliknya, orang Melayu juga telah menerima kesan dan seksaan daripada penjajahan Jepun di tanah Melayu. Tentara Jepun juga menyamar sebagai orang Cina dan masuk ke kawasan kampung orang Melayu untuk melakukan pembunuhan. Keadaan ini telah menimbulkan prasangka atau prejudis di antara kaum Melayu dan kaum Cina. Orang Melayu berprasangka bahwa kejadian tersebut telah dilakukan oleh orang Cina, tetapi semua itu telah dirancang oleh pihak Jepun. Sebagai kesimpulannya, terdapat banyak kesan positif dan kesan negatif yang dialami oleh tanah Melayu akibat penjajahan Jepun. Kesan positif yang pertama adalah kesadaran politik dan nasionalisme. Penjajahan Jepun telah membangkitkan semangat nasionalisme kaum Melayu untuk bangun daripada penjajahan Jepun. Kesan positif yang kedua, pengenalan sistem pendidikan, yaitu di mana sistem sekolah menengah atas diperkenalkan dan penekanan terhadap kecakapan teknologi. Selain itu, wujudnya kemudahan infrastruktur di tanah Melayu. Antara kesan negatif penjajahan dan pengaruh Jepun ialah yang pertama, penindasan dan kekejaman. Rakyat tempatan disiksa oleh askar Jepun dan digertak untuk membuat kerja-kerja berat. Kesan negatif yang seterusnya adalah kemerosotan ekonomi tempatan. Ini berlaku akibat kemusnahan industri getah dan perlombongan biji timah di tanah Melayu. Kesan negatif yang terakhir ialah keruntuhan struktur sosial. Sebelum bermulanya pendudukan Jepun, hubungan antara kaum di tanah Melayu pada mulanya baik saja. Namun demikian, keadaan sosial ini telah berubah dengan serius setelah kedatangan Jepun. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.